Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda bersama saya Ustaz Muhammad Nazri daripada Majlis Istighfar dalam pengajian Akhlak Ahli Al-Quran. Alhamdulillah, masih lagi kita berada dalam bulan yang mulia, bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Kita bersambung dalam Akhlak Ahli Al-Quran. Sekiranya dia kita mulakan dengan Al-Fatihah terlebih dulu, maaf. Ila hadratil habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala jiba wa rafil bala wa nasril a'da qad haja wa taysir umur wa qabul amal mutaqabbalah wa la ruwa man sabaqana ila rahmatillah bisirri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Qala Syekh Mu'alif adamallahu nafa'ah bi wa fi darain. Semoga kita bermanfaat daripada apa yang ditulis oleh penulis, dan semoga Allah SWT meningkatkan, merafakkan darjat penulis di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya, sekiranya ahli Al-Quran itu diminta bantuan ke arah ketaatan, dia akan menolong mereka. Sekiranya dia diminta bantuan oleh mereka, sekiranya dia diminta bantuan ke arah ketaatan, dia akan menolong kedua ibu bapanya. Masya Allah, tabarakallah. Sekiranya dia diminta bantuan oleh kedua ibu bapanya berdua ke arah perkara maksiat, dia tidak akan menolong mereka. Dalam khidmat anak kepada ibu bapa ni, kalau benda kepada ketaatan kita bantu, benda maksiat jangan bantu. Ya. Sekiranya dia akan berlembut dengan mereka terhadap kesalahan yang telah mereka lakukan. Tak nak mereka adalah ibu bapa kita. Kita macam mana pun, macam mana mereka besarkan kita secara kasar sebagaimana pun, kita tidaklah sebagai ahli Al-Quran, bukanlah cara kita untuk berkasah kembali. Kita akan berbaik, berlembut kepada mereka. Dia akan beradab dengan adab yang baik supaya mereka berdua kembali daripada kejahatan yang mereka hendaki, yang tidak elok mereka lakukan. Jadi dengan mereka melihat kedua ibu bapa kita yang bermaksiat atau melakukan kejahatan, melihat balasan kita yang penuh dengan lembut dan ketaatan dan kebaikan, mereka akan sedar dengan hidayah Allah SWT, akan kembali menjadi orang yang baik, insyaAllah. Dia akan menghubungkan silaturahim dan tidak suka memutuskannya. Sesiapa yang memutuskan hubungan dengannya, dia tidak pula akan memutuskannya. Kau janganlah kawan dengan dia tu, dia tidak akan memutuskan silaturahim. Siapa yang mengingkari perintah Allah berkaitan dengan perkara ini, dia akan tetap taatkan Allah dengan menghubungkannya. Dia utamakan Allah SWT daripada mengikut nafsu, memutuskan silaturahim. Berkawan dengan orang yang beriman dengan ilmu. Bergaul dengan mereka yang ilmu. Itulah ahli Al-Quran. Dia akan sentiasa mencari orang yang berilmu, orang yang bermanfaat, kerana dia tak nak membazir waktunya. Sesiapa yang berkawan dengannya akan mendapat manfaat. Even orang yang berkawan dengannya, bukan saja dia cari orang yang bermanfaat, orang yang kawan dengan dia pun dia boleh turut memberikan manfaat. Akan bergaul dengan baik kepada sesiapa yang bergaul dengannya. Beacon of positivity. Itu yang orang ahli Al-Quran. Jadi anak-anak ataupun belia-belia kita yang semangat, Masya Allah, untuk menyebarkan kebaikan, jangan terlepas juga daripada dengan banyak membaca Al-Quran. Ini akan lebih membantu dalam penyebaran positivity, penyebaran rahmah, penyebaran kebaikan. Ya. Sekiranya dia mengajarkan seseorang, dia akan berlembut dengannya. Dia tidak akan bertindak kasar sekiranya mereka melakukan kesilapan, dan dia juga tidak akan memalukannya. Masya Allah, tabarakallah. Adabnya. Dengan sekarang ni kita adab social media, ya. Sikit-sikit cancel culture, sikit-sikit memalukan, sikit-sikit jatuhkan orang. Ini bukan daripada sikap ahli Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Berlembut dalam semua urusan, bersabar dalam menyampaikan pengajaran yang baik, berusaha menjinakkan para pelajar, sentiasa gembira di dalam majlisnya. Jadi para guru nak anak-anak muridnya, tak kisah guru apa, mathematics ke, English ke, Melayu ke, sains ke, apa-apa pengajian, nak anak-anak murid
mudah dengar, banyak baca Al-Quran. Jadi anda menjadi ahli Al-Quran dan akan mudah kita sampaikan apa yang kita nak ajarkan, dan mudah untuk yang belajar itu memahami apa yang diajar, insyaAllah. Berada di dalam majlisnya akan mendatangkan kebaikan. Dia akan mengamalkan adab Al-Quran dan Sunnah kepada sesiapa yang belajar dengannya. Masya Allah. Sekiranya ditimpa sebarang musibah, maka Al-Quran dan Sunnah adalah dua asas yang menentukan tindakannya. Bukan mengikut nafsu, mengikut kemarahan, mengikut apa reaksi hiburan-hiburan, tetapi dia balik kepada Quran dan Sunnah. What would Prophet Muhammad SAW do in this situation? Kerana Nabi SAW adalah Al-Quran yang berjalan. Akhlak Nabi adalah akhlak Al-Quran. Jadi Allah SWT dah kurniakan kepada kita. Masya Allah. Allah telah berikan kepada kita, hadiahkan kepada kita, anugerahkan kepada kita. Bila ciptakan kita bukan suka hati lepaskan tangan. Tidak. Pandai-pandailah engkau sampai masuk syurga. Tidak. Allah kasih Al-Quran, buku panduan. Allah kasih Nabi SAW akhlak Al-Quran. Kau tak tahu, kau baca. Kau tak tahu, kau ikut. Dah. Jadi apa yang perlu kita risau? Yang kita risau adalah kerana kita tidak baca dan kita tidak ikut. Itu saja. Masalah-masalah yang terjadi sekarang ini adalah kerana kita tak baca, kita tak ikut. Itu saja sebenarnya. Wallahu ta'ala alam. Berlembut dalam dia bersedih dengan ilmu, menangis dengan ilmu. Nak sedih tu bukan sembarang sedih. Sedih dengan ilmu lah. Nabi SAW pun bersedih bila anaknya Ibrahim sudah tiada alaihissalam, sudah tiada. Bersedih. Ini berilmu lah, kita ikut. Tapi bukan bersedih berpanjangan, berbulanan. Allahumma salli ala Muhammad. Menangis dengan ilmu, bersabar dengan ilmu, bersuci dengan ilmu, menunaikan solat dengan ilmu, berzakat dengan ilmu, bersedekah dengan ilmu, berpuasa dengan ilmu, menunaikan haji dengan ilmu, berjihad dengan ilmu, mencari rezeki dengan ilmu, memberi nafkah dengan ilmu, melibatkan diri dengan sesuatu urusan dengan ilmu, dan menarik diri daripadanya juga dengan ilmu. Al-Quran dan Sunnah telah membentuk adabnya. Jadi selagi kita belum sampai level yang sentiasa mencari ilmu, maka maknanya sebenarnya belum banyak lagi baca Al-Qurannya. Kerana belum sampai level jadi ahli Al-Quran. Jadi pusing-pusingnya dekat sana. Untuk menjadi orang yang hebat, orang yang soleh dan solehah, banyak baca Al-Quran. Selagi belum sampai level Al-Quran, susah untuk kita sabar dengan ujian, susah untuk kita syukur atas nikmat, susah untuk kita redha atas ketentuan Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi. Dia membelek helaian Al-Quran untuk membentuk akhlak dirinya. Dia tidak akan redha untuk menunaikan suatu kewajipan yang dituntut oleh Allah SWT dalam kejahilan. Dia menjadikan ilmu dan kefahaman sebagai pedoman dalam menuju ke arah kebaikan. Jadi dekat sini juga kita tengok, dengan banyaknya ilmu juga, bukan saja dia dengan banyaknya ilmu, bukan cari ilmu sendiri saja, tidak, tetapi orang yang berilmu itu adalah orang yang berguru. Perlu ada guru lah. Kalau tak ada guru, macam mana nak dapat ilmu? Jadi perlu kita ambil. Terima kasih. Kalau tak ada guru, macam mana nak berilmu? Self-taught, Ustaz. Saya tak nak masuk kursus rumah tangga, saya boleh baca sendiri. Belajar itu perlu berguru. Kalau tak ada duit untuk pergi kursus rumah tangga, cari sponsor. Minta kawan $10 cukup, insyaAllah. Minta mertua $10, minta mertua sponsor, minta parent sponsor. Ini tidak, mintanya kamera, mintanya kasut, mintanya baju. Itu tak akan bantu. Itu boleh beli sendiri. Kursus rumah tangga lepas nikah lah Ustaz kita pergi. Lepas nikah dah tak pergi, dah tak ada masa. Kita kerja shift Ustaz. Cari yang satu hari. Kerana bukan kursus itu important, tetapi culture yang kita nakkan. Sebelum masuk ke arah satu persatuan yang baru, kita perlu belajar. Sebelum jadi suami isteri, belajar macam mana nak jadi suami isteri. Sebelum nak jadi ibu bapa, belajar macam mana nak jadi ibu bapa, dan sebagainya. Culture itu yang kita nak bawa dalam rumah tangga kita. Jadi korbanlah sedikit harta untuk ikuti kursus-kursus yang bermanfaat. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Dia menjadikan ilmu dan kefahaman sebagai pedoman dalam menuju ke arah kebaikan. Sekiranya dia mempelajari Al-Quran, maka dia mempelajarinya dengan kehadiran hati dan fikirannya. Makanya saya dah kata pada minggu-minggu yang lalu, find a time, plan. Find a time, setengah jam, 1 jam yang awak tak buat apa-apa, baca Al-Quran.
dalam 30 minutes, in that 30 minutes how many page you boleh cover, you cover. Ada orang is page driven. Oh, aku boleh baca 5 page. So dia akan baca sampai 5 page, dia stop. Ada orang, lepas subuh aku baca 4. Oh, lepas subuh aku busy, aku baca sebelum subuh. Zuhur, lepas zuhur aku tak ada apa-apa, lepas zuhur aku boleh baca. Tapi selalunya kita tak baca kerananya apa? Kerananya kita sibuk dengan tengok kita media sosial. Media sosial ni kita tengok, kita ingatkan 2 minit, last jadinya setengah jam. Kita nak tengok movie apa? Pilih movie dah setengah jam, belum tengok movie-nya lagi. Bila play movie, bukan kita tengok movie tengok kita dah tidur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi cari plan waktu yang sesuai untuk baca Al-Qurannya. Itu yang kita nak. Jangan kita keluar Ramadan tak baca Al-Quran pun. Rugi. Pasal kita tengok tadi kita dah pelajari, dah masuk 6 pengajian kita ni, banyak manfaat untuk orang yang baca Al-Quran, orang menjadi ahli Quran. Wallahu ta'ala alam. Kita jumpa lagi pada sesi yang seterusnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi. Antal mu'taja yawma ziham, isyafa' lana ya khairal anam. Antal mu'taja yawma ziham, isyafa' lana ya khairal anam. Ishfa' lana ya habibana. Ishfa' lana ya habibana. Laka syafa'ah ya Rasulullah, ya Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim.
Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya man lahu jauh indallah. Innal musli'ina qad jauh li dhanbi yastaghfirullah. Ya Sayyidi musli hadina ya bira ilaina al-an. Ya himmatan sadatil aqtab ma'adina sidqi wasili. Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya man lahu jauh indallah. Innal musli'ina qad jauh li dhanbi yastaghfirullah. Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Allah, Allah. Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Allah. Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Allah, Allah, Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Ya Imam Rusli ya sanadi, Allah, Anta babullahi tabadi di dunia ya wa akhirati. Ya Rasulullah khudh biyadi qasaman bin najmin nawam wal mu'afa wasakin musiwa na'il qawnain ni'an kasiwa hubbi maulal urbi wa ajami. Ya Imam Rusli ya sanadi, Anta babullahi biyadi ma bi dunia ya wa akhirati. Ya Rasulullah biyadi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi